Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan menyambung lagi kuliah pengajian hadis 40 ya. Hadis 40. Dan kita masih dalam hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni ulama menyebut sebagai hadis Jibril ya. Hadis Jibril. Istilah ini disebut oleh ulama-ulama hadis, iaitu hadis Jibril, iaitu hadis di mana Jibril alaihissalam menjelma menjadi seorang lelaki, berjumpa dengan Nabi SAW dalam satu majlis ilmu dan bertanya kepada Nabi SAW beberapa soalan. Yang mana soalan-soalan yang ditanya oleh Jibril alaihissalam tersebut merupakan paksi kepada ajaran Islam, ataupun tonggak kepada ajaran Islam. Perkara utama lah, ini perkara utama dalam Islam. Sebelum ni kita telah baca soalan Jibril tentang Islam ya. Jibril tanya kepada Nabi SAW, akhbirni 'anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Lalu Nabi SAW bercerita dan kita sudah selesai dari situ syarah dia atau huraian dia. Kemudian soalan kedua, Jibril tanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni 'anil iman, ya, ceritakan kepada aku tentang iman. Jadi dalam kuliah sebelum ini saya sudah menyebut tentang dua perkara, Islam dan juga iman. Sebagian ulama mengatakan Islam dan iman ni ada dua perkara yang berbeza. Islam dan iman ni dua perkara berbeza. Islam satu perkara, iman itu satu perkara. Dua perkara yang berbeza. Dan sebahagian ulama menyebut Islam dan iman ini dikira satu ya. Satu tu maknanya kita boleh sebut Islam ataupun kita boleh sebut iman. Kalau kita sebut iman tu maksudnya dia termasuk Islam sekali ya. Termasuk Islam sekali. Tak kata iman, tapi saya bukan Islam, saya beriman. Tak masalah. Kalau kita kata saya beriman, mana saya Islam. Jadi boleh disebut sebagai maksudnya perkara yang sama, amrun wahid, maksudnya satu perkara yang satu saja. Mana-mana pun kita boleh sebut. Ataupun kita nak sebut sebagai Islam. Islam itu mana Islam yang sebenar. Yang dikendaki Islam sebenar itu mana beriman. Takkanlah kita kata saya Islamnya, saya tak beriman. Mana dua perkara dari sudut lafaz, tapi dari sudut praktikalnya satu ya. Kenapa? Sebab tidak diterima satu perkara ini melainkan mesti kena ada. Maksudnya kalau kita kata Islam, akan diterima Islam ini apabila kita ada iman. Ya. Jadi kalau kita kata saya Islam tapi kita tak beriman, jadi apa makna kita praktik Islam yang Jibril kata solat, puasa, zakat, haji sebelum ni? Jadi mesti, maksudnya satu perkara yang mesti apabila kita nak buat perkara tersebut mesti kena ada. Contoh kalau kita nak buat bangunan, mesti kena ada air. Saya nak buat bangunan, betul lah nak buat bangunan, tapi nak buat bangunan tu kena ada air, kena ada sini, kena ada. Dia mesti kena ada. Walaupun kita kata bangunan dengan air itu perkara yang berbeza, bangunan dengan air itu perkara berbeza. Tapi kalau tidak ada air itu, mana tidak akan ada bangunan. Begitulah juga iman dengan Islam. Perkara sama ya. Perkara sama. Ya. Ada apa? Cuma kenapa disebut iman dan Islam ni? Ini nak bagi tahu dua perkara, dua juzuk, dua bahagian penting dalam Islam ni, dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu luaran dan dalaman. Dari sudut luaran tu Islam, dalaman tu iman. Maksudnya perkara-perkara iman yang disebut ni, ini berkaitan dengan dalaman. Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya itu sifat kepada hati.
Dia bukan perbuatan tu, bukan percaya. Ada apa tak? Jadi Jibril tanya, Jibril kata, akhbirni, kata kepada Nabi, ceritakan kepada aku tentang iman. Nabi SAW tu kata, iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iaitu kamu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari akhirat, dan kamu percaya tentang ketentuan Allah sama ada baik atau buruk. Itu Nabi SAW itu untuk minaan kamu percaya. Kita suruh percaya itu sebab dalam bahasa kita tu kita terjemah sebagai percaya. Tapi makna sebenar iman ini, kalau kita terima percaya seperti mana yang kita faham makna percaya dalam bahasa kita, dia tidak bermakna iman yang sebenar lagi. Bukan makna iman yang sebenar yang dimaksudkan, yang dikendaki. Tapi dia dari sudut kandungan tu terkandung dalam iman tu, tapi kita tidak kata makna iman yang sebenar kalau kata percaya. Contoh, kalau kita kata seseorang tu percaya kepada Allah, dia beriman? Tak lagi. Ya. Sebab itulah kalau kita kata orang kafir, orang bukan Islam, orang kafir bukan Islam, kalau dia kata kepada kita dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Allah. Jadi dengan sebab dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, adakah kita kira dia itu sebagai orang beriman dah? Sebab memang ada orang kafir yang percaya kepada Allah. Ada. Walaupun dia tidak Islam, tapi dia percaya. Kalau kata Allah, Allah, dia percaya. Dia kata Tuhan orang Islam. Dia kata Allah itu Tuhan orang Islam. Patut Tuhan dia? Bukan. Jadi dia sudah percaya itu percaya. Macam kita, contoh kalau kita kata Kristian kan, Kristian kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Kita kata kita tidak percaya sebagai anak Tuhan. Tapi mereka percaya sebagai anak Tuhan. Kita tidak percaya. Ya, tapi orang kafir ni kan sebut Allah, mereka percaya pada Allah. Jadi adakah percaya sebagaimana yang kita faham itu merangkumi makna iman yang sempurna ataupun iman yang sebenar? Tidak. Sebab itulah ulama menyebut iman ni, dia paksi kepada iman itu apa dia? Itu membenarkan. Membenarkan dengan hati itu, dia membenarkan dengan hati dia. Kemudian dia ucap dengan lidah dia, dan dia lakukan dengan perbuatan dia. Itu makna iman yang sebenar. Iman hakiki. Iman yang sebenar makna iman hakiki. Kalau kata beriman kepada Allah ni, maknanya dia terima Allah itu sebagai Tuhan dia. Dia bukan percaya kita tidak, dia terima. Maksudnya dia percaya Allah sebagai Tuhan dan dia terima sebagai Tuhan dia. Kalau percaya Allah itu sebagai Tuhan tapi tak terima sebagai Tuhan, itu tidak iman. Dia kena terima. Kemudian bila dia bercakap ataupun dia mengatakan sesuatu, dia kena mengatakan saya menerima Allah itu sebagai Tuhan kita, Tuhan saya. Dan dari sudut amalannya, bila seseorang itu mengaku Allah itu sebagai Rabb dia, sebagai Tuhan dia, Rabb kan, Tuhan dia atau ilah dia, jadi apa yang dia buat kepada Allah? Bukti sebagai seseorang itu beriman. Sebab iman ini dia bukan pada lafaz semata-mata kita. Kalau kita kata saya beriman kepada Allah, dia mesti kena ada bukti iman. Ataupun kita sebut sebagai tanda-tanda, alamat iman. Alamat tu seorang tu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh kalau kita kata orang lelaki ni, seseorang lelaki dia kata kepada seorang perempuan, saya cinta kepada awak. Saya cinta kepada awak kan. Itu dari sudut lafaz dia. Jadi perempuan yang betul-betul memahami, dia boleh percaya ke kalau kita kata saya cinta kepada awak. Kalau kata nak percaya itu boleh percaya. Tapi nak menerima, nak percaya sungguh-sungguh, betul tak? Seseorang tu cinta, seorang lelaki ni cinta kepada perempuan, kena tengok lah, betul tak dia tu cinta kepada seorang perempuan tu. Kalau kata seorang lelaki dia mencintai seorang perempuan ni,
Tapi kalau nak belanja air pun kena kubangan. Orang kata kelekuk bangan lah. Kelekuk bangan ni maknanya, contohnya ajak makan ni, apa bagi? Sepatutnya kalau kira kat orang lelaki tu patut dia belanja lah kalau betul-betul dia cinta kepada seorang perempuan tu. Tapi dah kelekuk dia, tak mahu. Jadi bagaimana seorang perempuan tu dapat merasakan lelaki tu cinta kepada dia? Jadi setiap perkara tu dia akan ada bukti. Tanda seseorang itu beriman pada Allah. Sebab itulah ulama disebut iman ini dia 3 kakak: membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan juga membuktikan dengan amal perbuatan. Seperti mana seseorang itu, contoh, dia sudah mengaku Allah itu sebagai Tuhan dia. Mengaku. Semua orang mengaku. Saya mengaku, tuan-tuan mengaku Allah itu Tuhan kita. Apabila kita mengaku Allah itu Tuhan kita, maka secara automatik kita tu hamba lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita mengaku Allah Tuhan, jadi kita tak mengaku kita sebagai hamba. Tak pernah sama, tidak sesuai. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah. Apabila dia kata Tuhan kami Allah, Tuhan aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku ini jadi hamba kepada Allah. Tu hamba pada Allah. Jadi bukti kita ni hamba pada Allah. Bagaimana? Adakah terbukti kita ni sebagai hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah perintah kepada kita, kita tak buat. Allah perintah pada kita, kita tak buat. Betul tak kita tu hamba pada Allah? Contoh kalau kita kata anak kita, kita suruh anak kita pun tak buat. Tak ikut perintah kita, tak ikut arahan kita. Walaupun pada hakikatnya dia ikut ke dia tak ikut, dia tetap anak kita. Dia tidak semestinya dia ikut anak kita, dia ikut perintah. Kan contoh kita sebagai seorang ayah, kita suruh anak kita, kan? Tiba-tiba anak kita tak ikut. Jadi dengan sebab dia tidak ikut tu, adakah dia bukan anak kita? Dia bukan anak kita. Dia tetap anak kita. Tidak semestinya anak kita tu bila dia ikut baru jadi anak kita, tidak. Dia tetap anak kita. Tetapi kita sebut anak derhaka lah. Anak derhaka istilah dia. Jadi kalau betul lah contohnya, kita ni sebagai seorang anak, kita terima ayah ni sebagai ayah kita. Kita terima. Jadi apa makna kita ni sebagai seorang anak kalau ayah suruh kita tak buat? Betul tak kita ni sebagai anak kepada ayah kita? Begitulah perumpamaan. Kita nak sebutnya perumpamaan, gambaran untuk kita faham. Betul tak kita ni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah perintah kepada kita untuk solat, kita tak solat. Allah perintah kepada kita untuk tutup aurat, kita tak tutup aurat. Allah perintah kepada kita untuk keluarkan zakat dalam rukun Islam kita baca sebelum ni kan. Itu perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tidak buat. Betul tak di atas pengakuan kita tu? Maknanya kita, apa yang kita sebut tu tidak hakiki lagi, tidak sebenar lagi. Kita tidak kata berbohong, tetapi kita tidak mencapai hakikat sebenar lagi. Dia panggil iman yang sebenar, iman hakiki. Kita sebut iman hakiki itu sebab dalam Quran Allah bagi tahu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang beriman yang betul-betul beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqan, Allah sebut. Mereka ini orang beriman yang betul-betul imannya itu. Betul-betul beriman. Mukmin haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ini adalah orang beriman yang sebenar-benarnya. Bila Allah Ta'ala sebut ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka ini orang beriman yang sebenar-benarnya, maka akan ada golongan orang beriman yang tidak sebenar. Dia bukan beriman sebenar, tapi dikenali lah dia itu sebagai beriman, dan dia mengaku dia sebagai, tapi tidak sebenar. Mana iman tidak hakiki. Jadi iman yang kita sebut dalam, sama ada dalam Quran atau dalam hadis kan, iman itu mana iman hakiki. Jadi yang kita nak sebut, yang kita nak perbahaskan di sini itu iman hakiki. Kalau kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, mana percaya sungguh-sungguh pada Allah, beriman sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu katanya itu maknanya. Jadi kalau apabila kita nak hurai saat ini, kita akan memahami iman dengan makna hakiki lah. Dan saya akan memberitahu pada tuan-tuan, memperjelas kepada tuan-tuan bagaimana kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, bagaimana kalau kita betul-betul beriman kepada kitab, kepada Rasul, kan?
kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar. Keadaan kita tu bagaimana? Kan? Jadi dia merujuk kepada iman yang hakiki. Jadi bila disebut kepada tu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ni sungguh-sungguh. Bagaimana percaya kepada Allah sungguh-sungguh? Kalau kita dah terima Allah itu sebagai Tuhan kita, dan kita terima Allah sahaja ilah kita. Kan? Allah saja Rabb kita yang mengurus takbir semua ni. Jadi dalam percaya kepada Allah ni, dia ada dua perkara penting. Akidah ni lah, dua perkara penting yang perlu kita ingat. Pertama, kita terima Allah sebagai Rabb kita, ilah kita. Faham tak? Tapi apabila kita terima Allah sebagai Rabb kita, itu bukan tauhid lagi. Sebab yang dimaksudkan iman di sini, iman terhadap Allah, yakni mentauhidkan Allah. Itu makna. Sebab kalau kita kata percaya kepada Allah, Kristian pun percaya pada Allah, Yahudi pun percaya pada Allah. Tapi mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka syirik pada Allah. Tidak diterima iman seperti itu. Iman syirik, iman yang terkandungnya syirik. Kalau ada syirik ni, iman tu tidak diterima dan dia akan kekal dalam neraka jahanam. Jadi makna iman di sini, jadi iman kepada Allah, yakni mentauhidkan. Dia tauhid ini berkaitan dengan Allah, jadi tidak nabi. Allah ya. Lepas tu untuk Rasul ni kita akan perjelaskan kemudian. Kan? Sebab bila sebut tauhid, kan? Maknanya Allah. Kan? Dia saja. Maksudnya dia saja ilah dan Rabb kepada manusia ni. Jadi kita ada dua perkara lah. Pertama, kita terima Allah itu sebagai Rabb kita, Tuhan kita yang sebenar. Dan apabila kita terima, perkara yang kedua, dia mesti kena ada. Kalau tidak ada, hak ada tu tidak akan diterima. Kenapa? Nak diterima perkara yang pertama ni, dia kena ada perkara yang kedua. Kalau ada perkara yang pertama, perkara yang kedua tidak ada, hak perkara pertama ni tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia perkara yang kedua ni? Perkara pertama, kita menerima Allah itu sebagai Tuhan kita. Perkara yang kedua, kita menafikan selain daripada Allah Ta'ala ni tidak ada Tuhan lain. Inilah yang kata tauhidnya. Iman dengan mana tauhid ni. Dan inilah yang tidak diterima oleh golongan musyrikin Mekah. Kan? Musyrikin Mekah ni, teruskan, kalau kita kata, kan, kalau kita nak suruh mereka, kalau kita kata pada mereka untuk mereka terima Allah sebagai Tuhan, memang mereka terima Allah sebagai Tuhan. Memang mereka terima. Kalau tanya orang kafir pun terima Allah sebagai Tuhan. Tapi dia bukan makna tauhid. Dia kena ada perkara yang kedua. Perkara yang kedua inilah golongan musyrikin orang kafir tak nak terimanya. Perkara yang kedua apa dia? Iaitu tidak Allah saja Tuhan. Selain daripada Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Tak ada. Kalau perkara yang kedua ni, tak ada, orang kafir tidak akan terima. Sebab bagi mereka, kalau kami terima Allah sebagai Tuhan, kena terima juga di samping Allah atau selain Allah tu ada Tuhan lain lagi. Yang tu kita tak nak terima. Tu suatu saya perkara ni berkaitan akidah tauhid ni kan, kita kena faham sungguh-sungguh. Orang Islam ni, bukan kalau Islam tak faham juga ya. Saya pernah dululah satu ketika pernah ditanya oleh jemaah masa tu tentang berlaku apa panggil banjir besar kan, baru ni dulu beberapa tahun lepas atau 2 tahun lepas. Banjir Shah Alam tenggelam, Hulu Langat tenggelam apa semua ni. Jadi ketika tu kecoh satu peristiwa berlaku dalam diviralkan juga lah, iaitu orang Islam tu cuci kuih. Biasanya orang-orang kafir kan, Hindu ke Buddha, saya tak ingat dah. Hindu kan, ya. Mereka cuci masjid-masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ni, masjid kan. Bila dah selesai semua, pakat cuci. Orang kafir pun cuci masjid apa semua. Tak apa, kita boleh terima kalau mereka nak cuci masjid, tak ada masalah. Kan? Cuma selepas tu kan, mereka minta cuci kuih pun. Orang Islam dah, contohnya kita mereka nak cuci masjid kan, kita tak apa cuci masjid tak apa. Tapi mereka pun minta kepada orang Islam ni, dah kami dah cuci dah masjid awak ni, kamu cuci yang kuih kita pula. Macam tu.
Walaupun pada ketika saya bacalah satu pernyataan mufti, saya tak mahu mention mufti mana, ketika mengatakan harus boleh ya, atas dasar toleransi, atas dasar kebaikan. Tapi saya cukup tidak setuju walaupun mufti sekalipun. Kenapa khususnya? Sebab berkaitan dengan akidah. Dan dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut. Sebut macam mana? Pertama kita kena tahu kisah Nabi Ibrahim dalam Quran. Sifat Nabi Ibrahim. Kalau berkaitan Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala cerita dalam Quran, kisah Nabi Ibrahim kan. Bila Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Ibrahim ni, perkara yang perlu kita perhati, sifat Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ibrahim, sifat Nabi Ibrahim sendiri dan sifat agama Nabi Ibrahim. Ini Allah perjelaskan dalam Quran. Salah satu daripada sifat Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim cukup benci pada berhala. Nabi Ibrahim ni cukup benci pada berhala. Hatut kita kena faham. Bukan saja kata, Allah cerita dalam Quran. Batu dalam Quran Allah Ta'ala cerita ketika diirokkan, dia hancurkan berhala-berhala tu. Sebab dia benci sungguh. Dia benci. Nabi Ibrahim ni seorang manusia cukup benci pada berhala. Dia hancurkan berhala. Pertama. Yang kedua, dalam Quran dia sebut ni, Nabi Ibrahim dia kata apa dia? Ni perkataan Nabi Ibrahim. Fa innahum aduwwun li. Mereka itu adalah musuh aku. Siapa dia musuh tu? Kau penyembah berhala. Maknanya Nabi Ibrahim tak boleh terima tu berhala. Dia sehingga kalau tu kau baca kisah dalam surah Anbiya dekat kisah Nabi Ibrahim, dia hancurkan berhala semua dia ketika itu. Dia tinggal seekor berhala. Kenapa? Tulisnya. Yang tu kita nak faham dulu. Itu agama tauhid. Agama tauhid. Jadi kalau lah mereka minta kepada kita untuk cuci berhala, minta maaf. Saya tak tahu tuan-tuan. Saya sendiri pun tidak akan setuju. Dan saya kalau tanya pendapat saya pun saya tidak akan setuju. Kalau nak buat tu atas hujah masing-masing kita pula. Hujah kita tak boleh. Kenapa tu? Sebab di tempat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang dalam surah Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang masjid. Contoh masjid kan. Masjid ni Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang layak untuk memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah. Jadi orang beriman kepada Allah ni salah satu sifatnya dia akan memakmurkan masjid Allah, rumah-rumah Allah. Itu sifat orang beriman. Memakmurkan, tuan-tuan boleh baca dalam tafsir, memakmurkan masjid itu macam mana? Ada dua. Satu, memakmurkan masjid dengan amal masjid dia bagi. Maksudnya di masjid itu kita adakan amalan-amalan masjid seperti mana kita buat ibadat, kita buat majlis ilmu, kita buat halaqah ta'lim dan sebagainya. Itu kita bagi amal-amal masjid. Kita makmurkan, mana hidupkan masjid. Seperti itu. Pertama. Yang kedua termasuk memakmurkan masjid ni apa dia? Iaitu kita membersihkan masjid, mencantikkan masjid. Kalau ada masjid kotor, kalau tuan-tuan tengok kan, ada cicak ke, ada apa semua kan, bersihkan masjid tersebut. Kan, bersihkan, bagi cantik masjid. Kalau ada contohnya lampu rosak ke, kan, lampu rosak, aircon rosak apa semua, kalau ada kotor, banjir, bersihkan. Itu memakmurkan masjid. Boleh pahala tu. Boleh pahala besar tu. Dia tidak sama kita memakmurkan rumah kita. Tak sama tu kan. Dia masjid rumah Allah ni, mulia, perbuatan tu mulia. Lepas tu ada seorang zaman Nabi SAW tu, perempuan. Dia selalu dia ni dia mencuci masjid Nabi SAW. Kalau dalam bahasa kita sekarang ni kita sebut sebagai cleaner lah, cleaner. Kita biasa tak cleaner kan, biasa cleaner ni kita jumpa di pejabat-pejabat je, office kan. Ada zaman di masjid tu ada cleaner. Cuma dia tidak ada upah apa-apa dia buat. Dia pergi masjid dia cuci. Nabi SAW kenal perempuan. Satu ketika Nabi SAW tak tengok perempuan ni lama lah, duduk 2 minggu. Tak nampak. Nabi pun tanya, mana pergi perempuan ni? Sahabat tanya, mati lah. Sahabat bagi tahu, mati lah. Nabi kata, kenapa kamu tak bagi tahu pada aku? Sahabat kata, apa panggil? Sahabat kata, cleaner. Kata, perlu bagi tahu dah besar kat cleaner. Kalau bahasa kita kan, bukan pengurusi masjid mati ni. Maknanya bagi kita cleaner biasa. Mana tak penting untuk Nabi tahu. Jadi sahabat tak bagi tahu lah. Sahabat uruskan sendiri. Nabi SAW kata, mana kubur dia? Mana kubur dia? Sahabat tu dan Nabi SAW pergi ke kubur perempuan tersebut. Nabi pun solat jenazah.
doakan ampunan tu. Di sini ada dalil nak bagi tahu solat jenazah lain. Boleh. Jadi Nabi maknanya tengok, Nabi doa. Nabi SAW doa. Cuci masjid tu nak bagi tahu perbuatan yang mulia. Mencuci masjid. Dia bagi perbuatan memakmurkan masjid. Jadi perbuatan ni mencuci ni tu kan. Mencuci ni tiba-tiba kita nak buat pada berhala. Tuan-tuan sanggup buat? Kena tanya dia, sanggup buat? Betul, dia sudah cuci masjid. Tapi bukan bermaksud dia cuci masjid tu kita boleh cuci masjid dia. Buat masjid agar dari kuih dia. Itu bukan rasa, itu toleransi yang tidak dibenarkan. Sebab tu toleransi dalam agama ni memang ada. Dia memang ada toleransi. Tapi dia ada batasan dia. Kalaulah toleransi ini membawa kepada akidah, ini kita kena berlepas diri. Sebab tu Nabi SAW pernah dia ada. Gini, kami sembah Allah, kami ikut ajaran kamu setahun, kami ikut ajaran kami setahun. Musyrik kata kepada Nabi SAW. Nabi kata, lakum dinukum waliyan. Kamu agama kamu, kami agama kami. Apa nak kait? Ini sepuluh. Mana tidak diterima sebab dia berkata dengan akidah. Dengan kalau berkata akidah tak ada. Jadi adakah boleh kita nak terima? Kan? Orang kafir contoh, dia terima Allah sebagai Tuhan. Kan? Dia terima, contoh dia, saya terima Allah tu sebagai Tuhan awak. Tapi awak kena terima jugalah. Hok dewa-dewa saya puja ni adalah Tuhan juga. Tuan-tuan boleh terima kan seperti itu? Tak boleh. Hok tak boleh ni, kawan kafir marah. Sebab tu kalau kita perhati kalimah tauhid, dua. Yang kita sebut dua perkara tadi kan. Dalam akidah dikenal dulu, baru tauhid. Kalau ada salah satu, dia bukan tauhid lagi. Iaitu apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Itu makna tauhid. Kalau tidak ada ilah melainkan Allah, inilah yang musyrikin nak tepak Nabi SAW, nak bunuh Nabi. Dengan sebab kalimah ni, kalau Nabi SAW mengajar kepada manusia Allah Tuhan, Allah Tuhan, musyrik kita nak marah. Sebab memang mereka terima dah Allah sebagai Tuhan. Yang mereka marah tu apabila Nabi SAW kata, ni tak boleh nak sembah. Berhala tidak boleh sembah. Dewa tidak boleh sembah. Nabi Isa tidak boleh sembah. Tuan-tuan kata seperti ni, perang dengan kafir. Saya ni cakap sebab orang kafir tak ada tu. Kalau kafir dengar, habis kita. Tapi memang begitu pun, ajaran Islam. Ni sebab itulah mari pokok gunung akar ni kan, gunung kepala otak ni. Golongan liberal kita panggil. Kan? Faham tak ni? Kepala otak liberal kalau zaman dulu kan, golongan Mu'tazilah ni lah. Mana banyak gunung kepala otak ni. Bagi mereka sama je, agama lain sama je. Faham pluralisme kan? Dia nak menamakan semua agama tu sama. Jadi sama, mana ada sama? Kan? Kalau cerita agama tidak tak sama ni, dia kata agama tu pun sama. Tuan-tuan ikut agama mana sama ya. Sedangkan tuan-tuan sekalian, yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, hak agama sebenar Islam saja. Hak orang semua agama batil. Bukan saya bagi tahu, Allah bagi tahu dalam Quran. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sebenar yang Allah Subhanahu Wa Taala terima Islam saja. Islam saja. Lepas tu agama lain itu jangan kata-kata agama tapi Allah tak terima. Siapa dia nak terima agama mereka? Tanya mereka. Siapa nak terima agama mereka? Tanya mereka. Siapa terima agama Allah? Kalau kata Allah tidak akan terima. Allah hanya terima Islam saja. Kalau kata Kristian, siapa nak terima agama Kristian? Tanya Kristian sendiri. Tanya Kristian. Siapa nak terima? Kalau lah mereka kata Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala terima Islam ya. Agama Allah Taala terima. Dan Allah sebut dalam Quran. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu. Sesiapa yang memilih, yang mencari Islam itu selain daripada Islam itu sebagai agama untuknya, la yuqbal minhu. Tidak akan diterima daripada itu agama dia. Allah tidak akan terima. Lepas tu siapa dia nak terima agama dia? Tanya dia sendiri. Dah dia kata Tuhan dia itu Tuhan. Tuhan sungguh kan? Kita tak terima, ada Tuhan lain lagi. Allah dan Tuhan kita. Bukan Tuhan kita saja, Tuhan kepada Tuhan yang sebenar, Tuhan sebenar. Kita kata Tuhan hakiki. Bila kita dah sabitkan Allah itu Tuhan yang hakiki, selain Allah itu bukan Tuhan. Kena faham? Bukan Tuhan. Kalau kata Kristian mensabitkan, mengatakan Isa bukan Tuhan.
Dewa bukan Tuhan. Dari sudut hakikat Tuhan, dari sudut penyembahan pun, dah kalau bukan Tuhan, nak sembah apa lagi? Sebab penyembahan ini berlaku kepada Tuhan yang sebenar. Dia tidak akan berlaku dah kepada perkara-perkara lain. Ini makna tauhid. Tauhid inilah yang menyebabkan ya Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh terima kalau ada manusia ni ya mensyirikkan dia. Allah tidak akan terima. Itu agama Islam, agama tauhid kita panggil. Itu mana beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah yakni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak terima dia saja. Dia saja. Dan agama dia saja. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Dan Allah Taala sebut Al-Quran. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutuskan Rasul bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang sebenar untuk manusia. Itu agama Islam. Dinil haqq ni mana? Agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Rasul. Liyuzhirahu 'ala ad-din, supaya Allah Subhanahu Wa Taala boleh dapat zahirkan. Dengan sebab Allah Taala utuskan Rasul dan agama dia ni bersama dengan Rasul. Di situ mana Allah Taala dapat zahirkan ke atas semua agama yang ada di dunia ni, bahawa agama dia sahaja yang betul. Sebab tu kita umat Islam tu, Nabi, sahabat-sahabat kan, Nabi sudah memiliki, sahabat-sahabat sudah memiliki. Kita ni sahabat ada memiliki atau tidak? Mana kita kena Islam ni agama kita kan. Jadi kita kena zahirkan Islam ni, mana kena tegakkan Islam ya di atas muka bumi ini, sehingga zahir kan atas muka bumi ni Islam saja agama yang betul. Tu. Kan Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak begitu. Islam saja. Maknanya Islam saja agamanya yang betul, yang hak lah. Selain daripada Islam semua batil. Sebab tu apabila zahirnya agama Islam ni, kita akan nampak ketika itu semua agama batil. Lepas tu kita boleh kata agama selain Islam semua batil. Sebab Islam saja betul. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak turunkan Islam, agama lain tu dia tak boleh nak kata agama dia batil atau tidak. Dia tak boleh nak kata agama lain tu batil, tak boleh kata. Buddha dia tak boleh nak kata Hindu tu batil, tak boleh. Hindu tak boleh nak kata Kristian batil. Kristian tak boleh nak kata. Sebab tu bagi mereka tu sama jauh masuk Hindu, daripada Hindu masuk Buddha kan, sama kan. Sebab dua-dua semua berhala lah kan. Daripada Hindu masuk Kristian, semua berhala juga. Sebab batil dia agama batil. Agama batil ni dia tidak boleh nak mengatakan agama batil itu sebagai batil. Sebab tu bagi mereka hak batil tu mereka sangka betul. Jadi bagi mereka semua betul. So mereka tidak kata batil. Macam kita ni terusnya kan, bila Allah Ta'ala berikan kepada kita agama yang betul, kan, jelas kepada kita, dan jelas Islam ni agama yang sebenar, agama yang betul yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh kata agama lain itu batil. Jelas dah. Bahkan ketika bila turunnya agama Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ni kita nampak agama itu batil. Kenapa? Sebab Islam ni dia nur, cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ni, Allah mengumpamakan agama dia dengan nur, cahaya. Yuridu an yutfi'u nur Allah, mereka ingin hapuskan cahaya Allah. Cahaya Allah itu apa dia? Agama Islam. Kan. Oleh kerana itulah bila Allah Ta'ala turunkan Quran kan, berikan agama ketika itu, barulah zahir kebatilan apa yang dilakukan oleh golongan musyrikin Mekah. Sebelum itu mereka tak tahu pun mereka itu batil. Tak tahu. Dan mereka tidak boleh nak mengetahui lah. Sebab Nabi tidak ada, wahyu pun tidak ada. Jadi mereka tak tahu dalam keadaan mereka berada dalam kebatilan. Batu saya pernah ada seorang mu'alaf Hindu, dia masuk Islam. Dia masuk Islam dengan dia cari sendiri, dia baca sendiri. Dia cari sendiri. Kebetulan sebab di surau saya tu kita buat kuliah tafsir Quran tu setiap hari. Setiap waktu pagi lah, lepas subuh kita buat setiap hari, Isnin sampai Jumaat. Satu Ahad saya ada kuliah tempat lain. Jadi Isnin sampai Jumaat tu saya ada kuliah
untuk rumah suara ni kita buat kuliah tafsir Quran. Lama dah, dekat dengan 10 tahun lebih dah. Sekarang ni dah 27 juzuk dah. Satu ketika tu dia duduk dalam kuliah kita. Selepas dia masuk Islam tu dia pergi surah, dia duduk dalam kuliah kita. Dia duduk, kita ada huraian tentang ni. Kebetulan kita huraian tentang tauhid, tentang agama tauhid. Yang mana dia kata, kemudian dia jumpa dengan saya. Lepas saya jumpa dengan saya, dia kata jangan, dia kata semua orang Hindu tertipu, dibohongi. Dia tak nampak. Mana dia sedar. Bila dia nampak kebenaran, ketika itu diperjelaskan kepada dia tentang agama sebenar Tuhan yang sebenar, ketika tu dia nampak. Maksudnya ayah dia, mak dia tertipu. Maksudnya jahil lah, dalam keadaan tak tahu. Dia cuma dia tertipu. Tertipu dengan agama dia sendiri. Tak nampak. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, manusia tu bila dia berada dalam kegelapan, dia tak tahu apa benda dah. Bila contoh kalau kita duduk berada dalam satu bilik ni, dalam keadaan gelap, bilik tu gelap, jadi kita tak tahu nak buat apa. Tak tahu yang kita sentuh tu, kita pun tak tahu. Tiba-tiba najis ke, ular ke, apa semua, tak tahu. Tapi bila ada cahaya, baru nampak, rupanya ular, rupanya batang kayu, rupanya ni. Sebab apa? Sudah ada cahaya. Tapi dalam keadaan cahaya, dia tak tahu nak buat. Dia dalam keadaan dia jahil, dia tak apa. Lepas tu yang dia buat tu, itu dalam keadaan kejahilan dia. Zulumat, Allah sebut. Zulumat, kegelapan. Tu agama. Walaupun dia yakin lah agama dia, tapi dia berada dalam kegelapan. Sebab dia tak dapat cahaya lagi. Tapi bila dia dapat cahaya, ketika tu nampak kebatilan. Sekian lama dia dalam keadaan seperti itu. Ini agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa je lah. Lepas tu bagi kita Islam, kita tak keliru sedikit pun tidak. Kan? Untuk kita terima Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai ilah dan Rabb yang sebenar. Ini makna beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna tauhid. Betul, apabila kita sebut iman, kalau berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada makna tauhid. Dia tidak sama beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat. Itu tidak mengandungi makna tauhid. Sebab tauhid ini dia Allah Subhanahu Wa Taala, dia tauhidnya. Ya. Lepas tu Nabi SAW ajar kepada kita, bila kita nak mati kan, dia bukan syahadatain dah, dia tauhid. Waktu kita hidup, betul, nak terima Islam tu syahadatain. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kamu bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad itu pesuruh Allah. Demi syahadatain, dua kalimah syahadat. Jadi persaksian kita terhadap dua perkara ni. Allah sebagai tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi bila kita nak mati, dia mesti tauhid. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang akhir kalam dia itu la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Muhammad Rasulullah betul. Dia la ilaha illallah. Sebab tu bila kita talqin orang mati ni, talqin la ilaha illallah, kalimah tauhid. Dia kena kalau sebut kalimah tauhid, dia la ilaha illallah sahaja. Kalau sebut syahadatain, barulah dua kalimah syahadat. Kalau tauhid ni la ilaha illallah. Jadi bila kita nak mengada Allah tu, tauhid kita kena betul. Jadi kita ajar pun asyhadu pun tak payah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak bagi tahu. Nabi bersaksi lah. Sesiapa yang akhir ucapan dia tu sebelum dia mati, pengakhiran ucapan dia itu la ilaha illallah, dijamin. Dah kalau jannah tu mana dijamin untuk dia masuk syurga. Mana kita boleh kata dia ni ahli syurga. Tapi kalau tidak boleh mengucap, tak boleh kata. Mudah-mudahan kita berhati dia, mudah-mudahan. Tapi kalau kita jumpa orang tu boleh mengucap la ilaha illallah, dia nak mati, ahli syurga. Sama ada dia masuk neraka atau tak, itu kita tidak tahulah. Tapi dia ahli syurga atas dasar Nabi sudah sebut dalam hadis. Lepas tu kita doa pada Allah supaya Allah permudahkan pada kita ni untuk ucap la ilaha illallah. Mudah atau payah ni tuan-tuan tanya doktor dekat hospital. Kan? Yang selalu jumpa dengan pesakit meninggal dunia ni kan. Tanya dia berapa lama boleh mengucap. Berapa lama nak mengucap waktu nak mati. Sebab mengucap waktu nak mati ni, betul ya?
Dia bukan lidah kita semata-mata mikir. Dia yang keluar daripada lidah kita ni adalah apa yang dalam hati kita. Ya, akidah kita. Ya. Kalau hati kita tauhid, baru dia akan keluar kalimah tauhid. Ya. Kalau hati kita syirik, dia tidak akan keluar kalimah tauhid. Macam kita tengok lori yang bawa pasir. Lori bawa pasir tu, kalau dia accident akan keluar pasir ya. Sebab yang ada dalam lori tu pasir. Kalau dia bawa batu, akan keluar batu. Sebab yang ada dalam hati tu. Ni kata dalam hati. Ini mana tauhid. Tauhid kan. Jadi dalam Quran ni lah penjelasan tentang tauhid Allah perjelaskan dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala perjelaskan dalam Quran. Cuma berkaitan dengan tauhid ni terusnya dia ada dua. Satu tauhid dari sudut Rabbun. Sebab dalam Quran ni Allah Taala cerita pada kita Rabbun Ilahun. Ada dua istilah. Rabbun Ilahun. Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Bacalah dengan nama Tuhan, dengan nama Rabb kamu yang menciptakan. Itu ayat pertama sekali Nabi SAW terima kan. Isyarat kepada mengenali Rabb. Kenal Rabb kita. Rabbnya apa dia? Rabb ni iaitu kan, zat yang menguasai alam ini, yang mengurus tadbir. Itu mana Rabb? Maksudnya kita tengok berlaku sesuatu alam ini ni, dia berlaku sendiri kan? Persoalan kita, dia berlaku sendiri kah? Contohnya matahari terbit sendiri kah? Bukan. Kan? Jadi kita tengok alam ni kita ni makhluk, dan makhluk-makhluk ni adalah salah satu makhluk yang ada di alam ini lah. Dia akan timbul persoalannya, siapa dia urus tadbir? Kalau kita tengok kata, siapa dia yang menguruskan alam ini? Jadi jawapan kepada siapa yang menguruskan alam ini, itu adalah Rabbun istilahnya. Rabb tu maksudnya pengurus, kalau kita kata pengurus alam. Jadi dalam akidah kita, yang menguruskan alam ini siapa dia? Kan? Akidah kita dia mesti tauhid, iaitu apa dia? Allah. Dan bersama dengan Allah tidak ada perkongsian pun dalam pengurusan alam, tidak ada. Kita tadi beriktikad kalau hujan ni akan ada wali-wali yang berkongsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada juga golongan yang dikatakan ustaz ni mengajar seperti ni. Dia kata kalau nak hujan ni minta pada Tok Wali ni. Apa pasal ajaran seperti ni? Mengarut dia. Dia panggil ada di samping Allah ni pembantu, wakil, penjaga yang lain. Jangan. Sebab Allah sebut dalam Quran, am lahum syirkun fis samawati wal ard. Adakah bagi mereka ini perkongsian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengurus tadbir alam ini, langit dan bumi? Tak ada. Satu akidah kita tu Allah saja yang mengurus alam ini. Hujan, Allah Ta'ala yang uruskan. Matahari terbit, Allah Subhanahu Wa Taala yang menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari. Urusan rezeki Allah. Jadi pengurusan alam ini berlaku ni, itu dia panggil Rabbun. Rabb, siapa dia Rabb? Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana kita kenali Allah itu sebagai Rabb kita, kita nak sembah siapa dia? Nak sembah siapa? Nak sembah Allah kan? Bila kita nak sembah Allah, sembahan itu, zat yang kita sembah itu, dia panggil ilah dalam bahasa Arab. Ilah. Jadi kepercayaan kepada Rabbun ini membawa kepada la ilaha illallah. Itu makna. Apabila kepercayaan kepada Rabbun ini rosak, maka ilah akan jadi rosak. Sebab tu kalau kita tengok zaman dulu kan, mereka percaya, contohnya gunung. Ada penjaga gunung, ada penjaga padang pasir, ada penjaga tu penjaga ni. Maksudnya di samping Allah. Mereka tidak menafikan Allah tu sebagai penjaga, wali. Wali mana penjaga alam ini kan. Cuma bagi mereka selain Allah tu, mana di samping Allah, bagi Allah tu dia ada penjaga-penjaga yang dia lantik. Jadi penjaga-penjaga ni, kepercayaan kepada penjaga-penjaga ini merosakkan akidah rububiyah dia bagi. Kosong. Jadi kalau kita kata Rabb dia sudah rosak. Bila rosak, dia akan merosakkan uluhiyah. Ilah dia, ilah. Sebab apa? Sebab dia akan puja. Dia akan puja jin, akan puja penjaga ni. Sebab dia yakin penjaga ni lah yang jaga gunungnya. Jadi dia pun puja. Puja syirik berlaku.
La ilaha illallah akan rosak. Jadi uluhiyah rosak. Jadi tauhid ni dua kali penting. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ini tauhid yang Allah sebut dalam Quran. Dia bukan Wahabi ni, tidak. Kadang-kadang masyarakat kita dia bawa akidah ni, akidah Wahabi. Wahabi pun dalam Quran tersebut. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung dengan Rabb kepada manusia ini. Kan? Raja kepada manusia dan ilah kepada manusia. Itu kan yang dalam Quran. Tuan-tuan sekalian, Rabbun dengan ilahun, zat yang berbeza ke zat yang sama? Saya kata tuan-tuan, zat yang sama. Tak kita kata zat berbeza pula. Kita kata Rabbun zat lain, ilah pun yang lain. Ini tak ada makan. Mana zat yang sama? Cuma istilah, akidah. Bila kita yakin Allah yang jaga kita, kita nak sembah sama dia. Kita sembah Allah. Sebab tu dalam bahasa Arab, ilah itu mana sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang kita puja. Sesuatu yang kita puja, yang kita sembah, itu ilah dalam bahasa Arab. Orang Arab dia guna seperti itu. Kita tak faham kalimah ilah tu. Sebab tu dalam bahasa Arab tu Allah guna dua kalimah ni. Rabbun dengan ilah ni, Allah Subhanahu Wa Taala guna kalimah ni. Sebab dalam bahasa Arab dia ada makna tersendiri. Cuma dalam bahasa kita tu, bahasa kita ni miskin, betul kan? Dia tidak ada makna yang menepati untuk menterjemah makna Rabb dan ilah, tidak ada. Jadi nak memahami makna Rabb dan ilah ni, kita kena hurai dengan begitu detail. Kan? Betul kan, kadang-kadang kalau kita, kenapa orang pakai tangkar tu syirik kan? Kan? Sebab dia yakin selain daripada Allah tu ada penjaga. Siapa yang penjaga dia? Atu raya lah, jin lah, apa semua. Itu rububiyah dia rosak lah. Bila dia yakin ada penjaga dia nak penjaga dia itu jaga dia kena buat amalan-amalan ibadat. Pemujaan, lafaz-lafaz pemujaan apa semua ibadat tu. Jadi lafaz-lafaz ibadat pemujaan ini yang dia buat kepada jin ke hantu raya tu, dia telah menjadikan hantu raya tu ilah dia. Walaupun dia tidak kata hantu raya itu Tuhan dia, tapi dia menjadikan ilah dia. Jadi la ilaha illallah rosak. Uluhiyah rosak. Dia panggil penyembahan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Ini berkaitan dengan tauhid, ya. Jadi kita yakin oleh kerana Allah yang, sebab tu dalam Quran ni kan Allah bagi tahu, Allah bagi rezeki, Allah ciptakan, Allah urus tabir semua ni, alam ni dia urus, dia Maha mengetahui semua. Supaya manusia bila dia nak sembah Allah lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Barulah betul. Jadi tauhid kita betul ni, la ilaha kita betul apabila kita akidah Rabbun kita tu makna kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala semua. Jadi hubungan dia Rabbun dengan ilah tu, dia ada hubungan rapat ilmu. Ya. Jadi perkara ni terusnya kita kena faham lah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman kepada kita dan tidak bercanggah. Ya, tidak bercanggah akidah kita ni dengan akidah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ni. Sebab apa yang sebut ni semua dalam Quran. Cuma secara detailnya kita boleh tengok dalam Quran. Oleh kerana kita tak baca Quran ni, saya tak boleh tunjuk dah. Tapi dalam Quran Allah Taala cerita satu-satu. Rabbun, ilahun, Rabbun, ilahun, berkali-kali Allah Taala sebut. Dia sebagai Rabbun, dia sebagai ilah. Dia sebagai Rabbun, dia sebagai ilah. Bukan dia sebagai Rabbun, ilah lain tak? Kan? Kan? Mana zat yang sama. Zat yang sama. Tetapi kalau sebut kalimat tauhid itu dia la ilaha illallah, dia bukan la Rabbun, tidak. Dia la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Kenapa tidak la Rabbun? Tak. Sebab ilahun itu penyembahan. Penyembahan. Kan? Pemujaan, penyembahan. Jadi kalau ada pemujaan, penyembahan kepada selain Allah, syirik. La ilaha illallah rosak. Dia mati dalam keadaan syirik. Jadi siapa-siapa yang terlibat dengan amalan-amalan seperti ini kan, pemujaan apa semua, amalan-amalan khurafat ni, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal semua mati. Takut nanya di hadapan nanti. Kita berhenti sekarang, insya-Allah kita akan sambung. Di sini kira-kiranya kita berhenti pada kalimah antu'mina billah, iaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan masuk nanti wa malaikatihi dalam kuliah akan datang. Kepercayaan kepada malaikat, bagaimana kita percaya dan terima malaikat ini atau beriman kepada malaikat ini. Ya, insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan sambung. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna wa'inna ta'ala bina ila sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.